Alimul Hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung lagi pengajian kitab Al-Ahadith Al-Muntaqabah yang disusun oleh Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala. Okey, kita sambung hadis dalam bab ikram muslimin, dalam bab ikramul muslimin, hak-hak seorang muslim. Ikram muslimin, hak-hak seorang muslim. Hadis yang ke-154 tu. Tengok, ikram muslimin, hak-hak seorang muslim, hadis yang ke-154. Kalau yang pakai buku macam saya, muka surat 454. Okey. Okey. Muka surat 454. Hadis nombor 154 Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi aqwaman yakhtassuhum bin ni'ami limanafi'il ibad wa yuqirruha fihim ma badhaluha fa idza mana'uha naza'aha minhum fahawwalaha ila ghairihim. Rawahu Tabarani fil Kabir wa Abu Nu'aimin fil Hilyah wa huwa hadithun hasan. Okey, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai golongan manusia yang diberi nikmat secara khusus supaya mereka memberi manfaat kepada orang-orang lain. Allah Ta'ala akan terus memberi nikmat-nikmat itu kepada mereka selama mereka berterusan memberi manfaat kepada orang lain. Tetapi apabila mereka tidak lagi melakukan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menarik nikmat-nikmat itu daripada mereka dan memberikannya kepada orang lain. Hadis riwayat Tabarani dan juga dalam kitab Hilyatul Awliya. Baik. Dalam dipetik di kitab Jami'us Saghir. Dia Tabarani ni, Imam Tabarani lah, Imam Tabarani. Karena dalam Mu'jam Kabir. Dan yang Hilyatul Awliya tu karangan Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani. Dan kemudian dipetik di kitab Jami'us Saghir. Jami'us Saghir ni karangan Imam Suyuti rahmatullah alaih. Jadi Imam Suyuti sebutkan hadis ni dalam kitab dia, yang hadis ni sumber asal daripada kitab Tabrani dan juga ada dalam kitab Hilyatul Awliya. Itu maksud dia. Okey. Sebab Jami' Saghir ni Imam Suyuti datang kemudian. Okey. Jadi dalam hadis ni maknanya disebutkan bahawa Allah Ta'ala mempunyai golongan manusia yang diberi nikmat secara khusus supaya mereka memberi manfaat pada orang lain. Mana Allah Ta'ala bagi nikmat pada sebagian orang. Ada satu orang tu sebagai contoh, Allah bagi dia nikmat banyak, harta. Dan Allah bagi dia nikmat lebih pada orang lain supaya Allah nak dia bagi harta yang Allah bagi kat dia tu bagi pada orang lain, bantu orang lain. Selama dia terus bantu orang lain, maka Allah terus bagi nikmat tu kat dia. Tapi bila dia tak nak lagi bantu orang lain, tiba-tiba dia kerekut, tak nak bantu lagi orang lain, Allah stopkan nikmat tu. Allah Ta'ala tak bagi dah harta banyak lagi, dan Allah Ta'ala tukar harta tu pada orang lain supaya orang lain boleh bantu orang lain. Jadi bermakna hadis ni bagi pada kita galakan, kerana kita ingat harta yang Allah Ta'ala bagi ni ialah milik kita.
Tapi sebenarnya semua yang ada pada kita, termasuk harta kita, ialah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang Allah Taala bagi pada kita harta, sebenarnya Allah nak jadikan kita ni sebagai saluran untuk kita buat baik pada orang lain. Maksudnya Allah dah pilih kita untuk menjadi asbab atau sebab kita dapat pahala dengan harta yang Allah bagi. Tapi bila kita tak syukur dengan pemberian Allah Ta'ala tersebut, kita kedekut, bakhil, sebagai contohnya, na'udzubillah, maka Allah berhentikan nikmat tu, Allah Ta'ala tukar nikmat tu pada orang lain, supaya orang lain pula boleh bagi kepada, memberi bantuan kepada orang lain. Jadi dalam hadis ni nak bagi tahu bahawa apa yang Allah bagi pada kita ialah bila kita terus bagi pada orang lain, Allah Ta'ala akan terus bantu kita. Itu. Sebab itu dalam hadis, sebelum ni pun saya pernah bagi tahu tempat lain, ada dalam hadis Nabi SAW pernah bersumpah. Nabi kata seseorang yang selagi dibantu orang lain, sedekah dan sebagainya, Nabi kata dia tidak akan miskin, dia tidak akan kurang. Kita ingat bahawa bila kita bantu orang lain, bagi harta kita, kita akan sikit. Memang betul lah, zahir kalau kita tengok, contoh satu orang ada RM10, kalau bagi RM1 tinggal RM9, itu kita punya sifir, logik akal. Tapi tak, Allah Ta'ala buat siapa yang bantu orang lain, pasti Allah Ta'ala akan bantu dia dan akan bertambah. Sebab itu tuan-tuan, sebenarnya kalau kita lihat dalam dunia ini pun kita lihat, banyak orang yang suka bersedekah, tak ada miskin, makin-makin bertambah harta dia. Kan kita tengok kan, ada kadang-kadang orang kaya dan memang dia baik, suka bersedekah. Kita tengok, bahkan Allah bagi perniagaan dia lagi bertambah, sebab kerana itu memang Nabi SAW bagi tahu. Tapi kadang kalau orang lagi kedekut, lagi Allah kedekut dengan dia. Lagi Allah Ta'ala kedekut dengan dia. Tapi kalau dia kedekut, Allah tak kedekut, tapi mana Allah Ta'ala sempitkan untuk dia. Sebab itu kalau kita nak rezeki kita murah, luas, sebenarnya bantu orang lain banyak. Allah akan bagi rezeki lapang pada kita. Bantu orang lain. Dan para ulama sebutkan bantuan yang paling baik ialah bantuan kepada agama. Bantuan pada agama, ini yang paling baik. Bantuan pada agama apa maksudnya? Memberi bantuan, contoh kata untuk ilmu, memberi bantuan untuk ibadat masjid, memberi bantuan untuk zikir dan sebagainya. Ini bantuan ni dia punya ni besar, dia punya kesan dia besar, kan, makin baik. Jadi mana dalam hadis ni galakan supaya kita bantu orang lain. Selagi kita bantu orang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan terus bantu kita. Okey. Kalau kita tengok kan dalam dunia ni, baru ni pun diorang ada, yalah, benda tu disebarkan dalam ni kan, pengusaha bank Saudi Ar-Rajihi, dia ni banyak buat kebaikan, khairat lah, bantu orang, sedekah dan sebagainya. Bila dia banyak buat kebaikan, Allah bagi harta dia bertambah lagi, bukan bagi lagi miskin, tapi lagi bertambah. Itu satu contoh. Kadang-kadang kita pun kadang-kadang ada kenal, ada toke-toke orang Islam yang baik. Kadang-kadang dia buka kedai, tapi dalam masa yang sama dia banyak bagi sedekah pada orang. Kita tengok kadang kedai ni makin lama makin maju. Sebenarnya antara sebab dia ialah kerana dia banyak bagi bantuan pada orang lain, Allah Ta'ala bantu dia. Jadi kadang bukan kadang-kadang bisnes dia pandai, itu kan kadang-kadang, tapi kerana dia ada buat satu perkara lain yang Allah Ta'ala suka, maka Allah Ta'ala bagi lagi, murahkan rezeki dia. Maka kita, saya dan kita semua, ialah kita kena banyak bagi bantuan pada orang lain. Ni lagi masa sekarang ni kan. Ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah, satu perkara nak disebutkan, bagi bantuan pada orang lain ni tak payah orang tahu pun tak apa. Satu dunia tak tahu pun tak ada masalah. Yang penting Allah Ta'ala tahu. Maksud saya ialah, tak semestinya kita nak bagi tahu orang, kita nak bantu orang, mesti kena sebar kat Facebook, mesti kena sebar kat Instagram. Kita bagi bantuan kat orang, tak ada orang tahu pun tak apa, biar Allah je yang tahu. Itu lagi besar kesan dia, dan lebih membantu untuk kita jaga niat kita, supaya amalan kita itu ialah betul-betul diterima oleh Allah Ta'ala. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sadaqah, wa irsyaduka ar-rajula fi ardi ad-dhalali laka sadaqah, wa basaruka lirrajuli radi'il basari laka sadaqah.
Wa imatatukal hajara wasyaukata wal 'azma 'anit tariqi laka sadaqah. Wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadha hadithun hasanun gharib. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyuman yang kamu beri kepada saudaramu yang Islam ialah sedekah. Kamu menyuruh sesiapa membuat kebaikan dan mencegah sesiapa daripada kemungkaran ialah sedekah. Menunjukkan jalan kepada sesiapa yang telah tersesat ialah sedekah. Menunjukkan jalan kepada orang yang lemah penglihatan ialah sedekah. Mengetepikan batu, duri, tulang dan lain-lain dari jalan ialah sedekah. Kamu mengisi timba saudaramu dengan air daripada timbamu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis ni Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita jalan sedekah ni banyak. Mungkin ada sebahagian kita menganggap bahawa jalan untuk bersedekah ialah mesti kena guna harta. Memang tak dinafikan bahawa sedekah yang utama pakai harta. Duit lah, duit harta kita bagi kan. Makan, minum dan juga harta, itu sudah pasti sedekah. Kita bagi orang lain yang berhajat. Tapi Nabi nak bagi tahu kepada kita bahawa jalan sedekah ialah bukan hanya didapati melalui harta, bahkan ada banyak lagi amalan lain yang kalau orang tu buat maka dapat pahala sedekah, walaupun tak menggunakan harta, walaupun tidak menggunakan harta. Tapi secara umumnya ialah kita dapati bahawa apa-apa saja bentuk bantuan kepada orang lain, menyenangkan orang lain, sama ada menggunakan harta atau bukan harta, maka itu sedekah. Jelas tuan-tuan? Maksudnya nak bagi tahu sedekah ialah asasnya ialah maknanya bantu orang lain dan mudahkan orang lain. Sama ada menggunakan harta atau tak, bukan harta, maka akan dapat pahala sedekah. Yang utamanya pakai harta. Tapi kalau orang tu tak ada harta, adakah dia tak boleh buat sedekah? Boleh buat sedekah dengan cara lain, iaitu berikan bantuan. Apa saja bentuk bantuan kepada orang lain, maka itu pun sedekah. Tengok hadis ni. Nabi SAW bersabda, senyuman yang kamu beri pada saudaramu yang Islam sedekah. Bila kita senyum pada orang, orang akan senang hati. Senang hati orang tu pun sedekah. Ialah bila kita senyum kat orang, sedekah kan. Orang tu senang hati, maknanya bila kita senyum kan, ingat main-main ke senyum? Kan kadang kita senyum tapi sekarang dia tahu kita tak marah dengan dia. Kalau kita kadang muka masam, walaupun kita tak marah dengan dia, tapi kadang dia pun sangka buruk orang kita. Afsal marah kat aku kan, Afsal kadang-kadang pernah bergaduh sebab muka masam kan? Kadang masam muka ni kadang gaduh sebab masam muka. Lagi-lagi orang perempuan ni paling bahaya. Orang perempuan dia bahaya kan. Dia kadang masam, kadang orang tu tak sengaja termasam, tapi pun disangka buruk. Tengok, nak bagi tahu kesan dia besar. Tapi bila kita senyum, maka dia akan menyukakan hati orang. Maka itu pun sedekah. Sambung. Menyuruh siapa membuat kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran pun sedekah. Amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Maksudnya mendakwah orang, ajak pada kebaikan, dan juga kita halang orang daripada kemungkaran. Buat salah satu tu, maka itu pun dapat pahala sedekah. Mana usaha dakwah, sedekah. Amar bil ma'ruf nahi anil munkar tu dakwah lah kan. Maka juga dapat pahala sedekah. Apa lagi? Tunjukkan jalan kepada sesiapa yang tersesat, sedekah kan. Orang tak jumpa jalan, sedekah. Menunjukkan jalan kepada orang yang lemah penglihatan ialah sedekah. Ni macamnya orang macam buta kan, kita pimpin dia, bawa dia ke satu tempat yang dia nak, maka itu pun sedekah. Mengetepikan batu, duri, tulang dan lain-lain dari jalan ialah sedekah. Maksudnya kita ada benda yang halang jalan, perkara yang menyusahkan orang, maknanya perkara yang menyusahkan orang pada jalan, kita ketepikan, maka itu juga dapat pahala sedekah. Ini dalam syarah hadis ada sebutkan, kalau contoh kata kita lalu satu jalan, kita ketepikan, sebab baiknya kita ketepikan menggunakan tangan. Angkat dengan tangan, ketepikan. Contoh kadang kita lalu satu jalan, kadang kat situ ada macam ranting, duri ke apa tajam, paku contohnya. Kalau orang kena boleh mudarat, maka kita ketepikan. Sebab ini gunakan ambil tangan, tolak, buang ke tepi. Dan juga ada ulama sebutkan,
baik juga kalau ketika kita angkat tu kita sebut la ilaha illallah. Angkat tu sebutkan la ilaha illallah, buang. Di siapa yang buat macam tu, dia telah gabungkan dua perkara. Dia telah gabungkan dua perkara. Apa dia? Dalam hadis Nabi ada bagi tahu iman ada 70 lebih cabang. Dalam hadis Nabi ada bagi tahu iman ada 70 lebih cabang, 73 ke atas. Iman ada 70 lebih cabang. Nabi kata iman yang paling afdal, paling tinggi ialah apa? La ilaha illallah. Dan iman yang paling rendah ialah mengenepikan rintangan atau gangguan daripada jalan. Satu orang yang mana dia lalu satu jalan, dia ketepikan rintangan tu daripada jalan, maka ini iman paling rendah. Dan bila dia ucapkan la ilaha illallah, dia telah gabungkan iman paling tinggi dengan iman paling rendah. InsyaAllah kan, masya-Allah dapat pahala begitu mudah kan? Islam. Okey, adalah ditulis dalam syarah hadis kan. Mana para ulama kata waktu tu dia rebut pahala. Jadi dia telah himpunkan iman yang paling rendah, ketepikan rintangan, dan juga iman yang paling tinggi iaitu la ilaha illallah. Buang ke tepi. Mungkin juga para ulama kata saya tengok boleh jadi juga para ulama sebutkan ketepikan dengan tangan ialah juga untuk dapatkan sifat tawaduk. Kadang ada orang dia sepak sepak ke tepi. InsyaAllah kalau dia berlakukan demikian untuk tak nak susahkan orang pun ada pahala insyaAllah. Kan dia sepak dengan niat supaya orang tak susah dengan sebab gangguan tu. Tapi kalau dia ambil dengan tangan ketepikan, maka itu lebih memberi kesan pada sifat tawaduk. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik. Lagi, mengisi timba saudaramu dengan air daripada timbamu adalah sedekah. Ini macam zaman dulu kan. Zaman dulu orang ambil air kat perigi. Jadi kadang-kadang ada orang datang susah nak angkat. Jadi apa dia angkat air, dia diisi timba orang. Kan bantu orang lah nak ambil air, maka itu pun dikira dapat pahala sedekah. Okey, baik. Nak bagi tahu jalan sedekah tu begitu banyak tuan-tuan. Bukan semesti menggunakan harta. Dan sekurang-kurang, tapi poin dia sebenarnya, sedekah ni boleh dapat pahala dia dengan bila kita senang hati orang. Bila kita bantu orang, orang akan senang hati. Menggembirakan hati orang Islam, bantu orang, maka itu semua dapat pahala sedekah. Kan, dapat pahala sedekah. Okey. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafihi 10 sinin. Wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillahi ta'ala ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari 3 khanadiqa kullu khandaqin ab'adu ma bainal khafiqain." Rawahu at-Tabarani fil Awsat wa isnadu jayyid, Majma'uz Zawaid. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berjalan pergi, tuan-tuan perhatikan ini pahala begitu besar. Sesiapa yang berjalan pergi untuk menunaikan hajat saudaranya, maka amalan itu adalah lebih baik daripada beriktikaf selama 10 tahun. Pahala dia lebih baik daripada iktikaf 10 tahun. Okay, tengoklah pahala iktikaf apa dia? Apa pahala iktikaf? Sesiapa yang beriktikaf selama sehari pun kerana mencari keredaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menghalanginya daripada neraka sejauh 3 khandak. Khandak mana parit. Dan lebar setiap parit itu lebih luas daripada jarak antara bumi dan langit. Subhanallah. Hadis riwayat Tabarani dalam kitab Majma'uz Zawaid. Daripada kitab Majma'uz Zawaid. Tabarani ni, riwayat Tabarani dalam Mu'jam Awsat. Dalam Mu'jam Awsat. Imam Tabarani ni imam hadis besar. Beliau ada karang 3 mu'jam. Satu mu'jam yang kecil sikit dipanggil mu'jam saghir. Lepas tu besar sikit mu'jam awsat. Dan besar lagi nama dia mu'jam kabir. Yang hadis ni beliau riwayatkan dalam kitab beliau nama Mu'jam Awsat. Mu'jam Awsat. Dan kemudian lepas tu datang imam lain, Imam Nuruddin Haythami. Imam Nuruddin Haythami ini telah karang kitab Majma'uz Zawaid. Dan kemudian Imam Nuruddin Haythami ini, Imam Haythami lah orang panggil Imam Haythami, beliau telah ambil hadis tu masuk ke dalam kitab dia.
Jadi sebab itu dikatakan bahawa hadis ni daripada Tabrani, tetapi dipetik daripada kitab Majma'uz Zawaid. Atau nama kitab. Kan nama kitab Majma'uz Zawaid ni kalangan Allamah Al-Imam Nuruddin Al-Haythami rahimahullahu taala. Okey. Ni kadang-kadang sebab kadang-kadang ada orang juga selalu kat dalam mesej, kadang orang tanya, kadang dalam handphone banyak soalan. Tapi antara soalan juga kadang orang baca kitab hadis, kadang dia tanya, yang kat akhir tu apa? Nama-nama apa tu? Dia kena beritahu itu nama kitab lah. Itu ialah merupakan itu ialah nama kitab. Kadang kena tahu kat nama kitab dan kemudian apa dia punya nama kitab hadis lah tu dan pengarang dia siapa. Okey, saya dekat sini hadis ni sebenarnya panjang lagi. Hadis ni diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ni sebenarnya panjang lagi. Hadis ni sebenarnya satu hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau tengah itikaf bulan Ramadan. Beliau tengah itikaf dalam Masjid Nabawi. Ibnu Abbas beliau itikaf dalam Masjid Nabawi. Tengah beliau itikaf, ialah zaman dulu kalau itikaf, diorang itikaf terus selama berhari-hari. Sahabat-sahabat dulu bila mereka itikaf, mereka ikut macam Nabi itikaf. Itikaf yang paling afdal dalam Masjid Nabawi di Ramadan ialah itikaf tak keluar langsung. Duduk 10 hari ataupun 20 hari. Nabi pernah itikaf 10 hari biasanya. 10 hari akhir Ramadan Nabi akan itikaf. Tapi bila tiba Nabi dekat wafat, tahun yang sebelum wafat Nabi itikaf paling lama, 20 hari Nabi itikaf bulan Ramadan. Tak keluar. Kalau kita yang kadang-kadang orang itikaf malamnya, itu pun dapat pahala itikaf, tapi itu tak dapat pahala itikaf yang satu hari itulah. Itu pahala itikaf sekejap pun ada ganjaran besar, tapi tak sama dengan orang yang itikaf lama. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu waktu tu bulan Ramadan, beliau tengah itikaf dalam Masjid Nabawi bulan Ramadan. Jadi satu orang datang, dia ada hajat sekian-sekian perkara. Dia orang tu dalam riwayat tu tak bagi tahu, tapi mungkin dia berhutang, dia macam berhutang. Jadi dia jumpa Abdullah bin Abbas, dia kata, wahai tuan, wahai Ibn Abbas, saya ada sikit hajat. Hajat saya ni tuan boleh tak jumpa dengan sekian orang kat luar, tolong cakap bagi pihak saya, tolong jadi macam orang kata recommend lah kat dia, tolong dia minta kurang ke apa ke, kan? Jadi dia ni ada hajat. Ibn Abbas kata okey baik, jom. Ibn Abbas pun keluar dari masjid. Dia keluar dari masjid, ikut orang tu, pergi jumpa dengan orang tu kat luar lah. Bila dah keluar, orang tu ingat Ibn Abbas, tuan bukan tengah itikaf ke? Tuan bukan tengah itikaf ke? Macam mana tuan boleh keluar masjid? Waktu tu bila orang tu kata pada Ibn Abbas bahawa tuan bukan tengah itikaf ke, maka Ibn Abbas pun baca hadis ni. Ibn Abbas kata, aku dengar Nabi bagi tahu, waktu tu Ibn Abbas kan kat Masjid Nabawi, dia tunjuk kat kubur Nabi. Dia tak, aku dengar penghuni kubur ni cakap. Waktu tu Ibn Abbas mungkin keluar kat belakang ke tepi ke, dia tak, aku dengar penghuni kubur ni cakap. Penghuni kubur ni maknanya Nabi SAW. Dan waktu tu Ibn Abbas menangis. Beliau menangis tu kerana teringatkan Nabi. Tapi sambil tu beliau sampaikan hadis berkenaan dengan tunaikan hajat saudara. Sebab kan Ibn Abbas keluar tu sebab apa? Sebab kerana nak tunaikan hajat saudara dia tu. Saudara dia ada hajat, maka Ibn Abbas sanggup batalkan itikafnya semata-mata nak tunaikan hajat saudara ni itu. Dia baca hadis ni. Boleh faham jalan cerita dia. Jadi hadis ni sebenarnya panjang lagi, tapi ini ialah potongan daripada hadis tu, sebab kerana nak cerita pasal kelebihan bantu orang lain, tunaikan hajat orang. Okey, baik. Jadi beliau kata bahawa Nabi SAW bersabda, mana Nabi bagi tahu, sesiapa yang berjalan pergi untuk tunaikan hajat saudaranya, maka amalan itu lebih baik dari itikaf 10 tahun. Lebih baik dari itikaf 10 tahun. Lebih baik dari itikaf 10 tahun. Jadi maksudnya beliau kata, kalau aku batalkan itikaf aku, apalah sangat dibandingkan dengan pahala aku tunaikan hajat kau ni, pergi bantu kau. Okey, baik. Tengoklah pahala itikaf betapa besar. Itikaf apa dia? Pahala dia, sesiapa yang itikaf selama sehari dia, satu hari penuh. Siapa itikaf selama satu hari penuh, semata-mata ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka Allah akan menjauhkan dia. Maksud Allah akan menghalangi itu, Allah akan menjauhkan dia daripada neraka sebanyak 3 parit. Satu parit besar mana? Jarak langit bumi.
Ini nak bagi tahu jauh daripada 3 parit, yang 1 parit je jauh daripada antara jarak langit bumi. Maknanya jauh betul lah. Itu kalau itikaf selama berapa hari? 1 hari. 1 hari. 1 hari dalam setahun ada 360 hari. Dalam Islam 360 hari. 360 hari darab 10. Darab 10. 360 hari darab 10. Maknanya 3,600 hari. Betul Jadi kesimpulannya, satu orang yang pergi berjalan untuk tunaikan hajat saudara dia saja, pahala dia lebih besar dan lebih baik daripada iktikaf dalam masjid selama 3,600 hari. Lebih besar. Nak bagi tahu pahala besarnya tunaikan hajat saudara. Satu lagi, ini juga menunjukkan kepada kealiman Ibnu Abbas. Ini juga menunjukkan kepada kefaqihan, kealiman Ibnu Abbas. Beliau tahu mana lebih utama. Beliau tahu mana satu amalan nak diutamakan, mana boleh dibelakangkan. Sebab kadang ada amalan, kadang-kadang amalan tu besar pahala dia. Tapi kadang-kadang ada amalan yang datang, tuntutan lain yang datang. Kadang ada kala kita kena buat tu dulu kerana itu lebih utama. Kerana itu para ulama ada sebutkan, ialah di antara maksud ilmu juga ialah untuk tahu mana yang lebih utama, mana yang kurang. Itu juga antara maksud ilmu. Faham tak tuan-tuan? Jelas apa saya kata ni? Di antara tujuan belajar ilmu juga ialah kita nak tahu manakah dalam kita nak tunaikan perintah Allah, mana lebih utama, mana kurang. Kadang-kadang dalam satu-satu masa ada beberapa perkara yang kena buat, tapi mana nak kena utamakan, itu kadang kena tahu juga. Itu kena ada ilmu juga. Macam kat sini kan, kalau ikut iktikaf, pahala pun besar. Tapi tunaikan hajat, pahala pun besar. Tapi mana nak utamakan? Maka yang diutamakan mana lebih besar tuntutan dia dari segi pahala, maka tunaikan itu dulu kan. Jadi itu perlukan pada ilmu jugalah kan. Sebab kadang ada orang dia sibuk nak buat satu benda kecil, tapi kadang ada perkara lebih besar yang dia tertinggal, tak nak buat, ataupun dia cuai terhadap perkara tersebut kan. Okey, contoh nak macam ni lah, macam nak mudah faham macam ni. Contoh satu orang, apa nak bagi contoh? Satu orang dia ada berhutang, dan hutang dia tu dah sampai waktu bayar. Maknanya dia ada hutang kawannya. Dia janji dengan kawan dia bahawa dia kata, aku nak bayar dengan kau bulan 5. Bulan 10 lah, bulan 10. Bulan 10. Okey, dah tiba. Dan kemudian lepas tu bila tiba bulan 10, dia pun dah ada duit. Kawan dia pun datang minta hutang. Dia tahan duit, dia tak nak bagi. Dia kata, nantilah bagi lu. Atau kawan dia mungkin dia diam, tak cakap apa, tapi sepatutnya dia kena tahu, aku janji dengan dia bulan 10 kena bayar. Kemudian lepas tu pula, duit yang dia dah sediakan untuk nak bayar kawan dia tu, duit pun dah ada. Apa dia buat? Dia pergi sedekah sunat pula. Duit tu dia bagi 2, guna sedekah sunat, bantu orang lain. Sedangkan waktu tu lebih utama dia pergi bayar hutang kawan dia berbanding dia sedekah sunat. Sedekah sunat tu sunat dia, yang ini bayar hutang wajib. Ni kadang antara perkara yang kena tahu untuk mana diutamakan, mana yang kurang perlu diutamakan. Okey. Jadi kat sini mana nak bagi tahu kelebihan yang begitu besar berjalan tunaikan hajat saudara. Lebih baik daripada pahala iktikaf 10 tahun. Okey, baik. An Jabir bin Abdullah wa Abi Talhata bin Sahlin Al-Ansari radhiyallahu anhum yaqulani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min imri'in yaqdhulu mura'an musliman fi mawdi'in yuntahaku fihi hurmatuhu wa yuntaqasu fihi min 'irdihi illa khadhalahu Allah fi mawtinin yuhibbu fihi nusratah wa ma min imri'in muslimin wa ma min imri'in yansuru musliman fi mawdi'in yuntaqasu fihi min 'irdihi wa yuntahaku fihi min hurmatihi illa nasarahu Allahu fi mautinin yuhibbu nusratah. Rawahu Abu Daud. Okey. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dan Sayyidina Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Ni sahabat ni, semua mereka ni ialah ayah dan mana anak beranak semua sahabat. Jabir bin Abdullah ini
Beliau pun sahabat, ayah beliau pun sahabat. Ini sahabat Ansar, Jabir bin Abdullah bin Ammar bin Haram. Jadi beliau dengan ayah beliau dua-dua sahabat lah. Cuma ayah beliau ni meninggal awal. Ayah beliau meninggal dalam peperangan. Ayah beliau meninggal dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, ayah beliau meninggal dunia. Syahid lah, syahid. Abdullah. Kemudian Sayyidina Abu Talhah bin Sahal Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ni maaf. Abu Talhah tu tidak ya. Maafkan saya. Abu Talhah tu tidak. Yang Jabir itu. Abu Talhah tu tidak. Abu Talhah ni sahabat, ayah beliau tak. Maka Abu Talhah dibaca radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah baca radhiyallahu anhu. Abu Talhah tak. Abu Talhah bin Sahal Al-Ansari baca radhiyallahu anhu. Abu Talhah ni nama sebenar beliau Zaid bin Sahal. Tapi orang panggil dengan Abu Talhah Al-Ansari. Beliau ni bapa tiri kepada Sayyidina Anas bin Malik. Kita biasa dengar nama sahabat Anas bin Malik. Ibu Anas bin Malik nama Ummu Sulaim, atau dia kata nama sebenar dia ialah Rumaisa. Ummu Sulaim mula-mula kahwin dengan ayah Anas bin Malik, lepas tu meninggal. Lepas tu dia kahwin dengan Abu Talhah ni. Okey? Abu Talhah bin Sahal Al-Ansari. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abu Talhah Al-Ansari, Sayyidina Abu Talhah bin Sahal Al-Ansari radhiyallahu anhu, mereka berdua berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang tidak menghiraukan saudara Islamnya, yang kehormatannya dicabuli dan maruahnya dicemari, maka Allah Ta'ala juga tidak akan menghiraukannya pada ketika dia mengharapkan bantuannya, ketika dia mengharapkan bantuan Allah Ta'ala. Sementara itu, sesiapa yang membantu mana-mana saudari Islamnya yang kehormatannya dicabuli dan maruahnya dicemari, maka pasti Allah Ta'ala akan membantunya dalam keadaan dia mengharapkan bantuan. Mana bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni hadis ni jelas kan makna dia kan. Maknanya kadang kita tengok ada orang kadang-kadang dia dihina, orang rendah jatuhkan maruah dia, sedangkan dia tak bersalah. Maksud hadis ni dia tak bersalah, orang tu tak salah, dan dia telah dicemari maruah dia dalam keadaan dia tak salah, dan kita tahu dia tak salah. Maka waktu tu dituntut daripada kita juga untuk bantu dia bersihkan nama dia. Kalau dia tak bersihkan nama dia pun paling kurang maknanya kita cakap bahawa dia tak salah kan, kita bantu dia. Kalau kita, jadi siapa yang tak bantu buat tak tahu je, maka ketika mana dia mengharapkan bantuan daripada Allah, ketika mana dia kena pula, Allah tak bantu dia. Ataupun maksudnya ketika di akhirat, ketika dia betul-betul perlukan bantuan Allah, Allah tak bantu dia di akhirat. Tapi kalau dia bantu ketika mana dia betul-betul harapkan bantuan Allah, Allah akan bantu dia. Mana hadis ni maknanya bagi galakan supaya bela orang Islam kalau sekiranya orang Islam tu tak salah. Kalau tak salah, ialah bela dia kan. Dia tak salah, dituduh dan sebagainya, dan kita memang tahu dia tak salah, maka kita dituntut kan. Kalau tak tahu dia salah ke tak, diam lah. Kita tak tahu dia salah ke tak. Kerana ada orang dihina kan, kita pun tak tahu, tak duduk dengan dia salah ke tak. Boleh jadi salah, boleh tak salah, tapi apa dia, kita tak tahu. Media tak boleh percaya. Zaman sekarang ni penipu paling besar dalam dunia sekarang media, Facebook, Instagram ni semua benda yang paling penipu dalam alam sekarang. Media sosial kan, media sosial ni kan, bukanlah handphone ni saya nak tunjuk media kan. Nak menipu orang sekarang semua pakai media kan. Pakai media. Jadi kadang kita pun tak duduk dengan orang tu, tapi kadang dia dikenakan tuduhan demi tuduhan kan. Kita pun terpengaruh sama. Kadang kita tanya, kau duduk serumah dengan dia pun, kita tak duduk serumah. Habis macam mana kau tahu? Tu ada gambar. Gambar semua orang boleh buat kan, gambar semua boleh buat kan. Itu kita tak tahu. Jadi sebab tu kalau tak tahu, diam. Tapi kalau kita memang tahu dia tak salah, maka kita bela dia kan. Kita kata bahawa dia tak salah kan. Baik, okey. Sekarang ni perkara ni paling banyak berlaku dalam politik. Politik kan. Tapi bila perkara itu digembar-gemburkan, maka semua orang nak masuk. Yang lucunya ialah orang nak masuk tu seolah macam dia duduk dalam serumah orang tu. Kan tanya, kau duduk serumah tak? Habis macam mana tahu? Tengok tu ada orang tu, tak siapa tulis, tak tahu siapa tulis. Jadi kenapa kita terlalu percaya? Mungkin kita baca tapi jangan percaya, jangan
Kan jangan terlalu percaya dan jangan terlalu terpengaruh. Okey, baik. Okey. Itu. Jadi maknanya hadis ni bagi galakan supaya kita banyak membela orang Islam. 8:16. Sekarang dah 8:9. Okey, ada lagi. Okey. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yahtammu bi amril muslimina falaysa minhum wa man la yusbihu wa yumsi nasihan lillahi wa li rasuli wa li kitabi wa li imami wa li ammatil muslimina falaysa minhum. Rawahu Tabrani min riwayat Abdullah bin Ja'far At-Targhib. Okey. Sayyidina Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman ni antara sahabat Ansari dan beliau ni masyhur dengan dipanggil sahibu sirri Rasulillah. Sahibu sirri Rasulillah ni apa dia? Penyimpan rahsia Rasulullah. Sayyidina Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tak mengambil berat tentang urusan dan ehwal orang Islam, maka bukanlah dia daripada kalangan orang Islam. Dan sesiapa sepanjang pagi atau sepanjang petang dalam keadaan tidak tulus dan tidak setia terhadap Allah Ta'ala, Rasulnya, kitabnya, imamnya, iaitu pemerintah orang Islam dan orang Islam yang biasa, maka bukanlah dia daripada kalangan mereka, bukan daripada kalangan orang Islam juga. Hadis riwayat Tabrani daripada kitab Targhib. Ini pun sama, hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam daripada kitab Targhib. Targhib tu maksudnya ialah kitab At-Targhib wa Tarhib karangan Al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Imam Mundhiri, Imam Qurun ke-7. Okey. Ini dalam hadis ni bagi tahu bahawa sesiapa yang tak mengambil berat tentang urusan dan ehwal orang Islam, maka bukanlah dia daripada kalangan orang Islam. Bukanlah makna dia ni murtad, na'udzubillah, tidak. Maknanya dia ni bukan daripada kalangan orang Islam sejati, itu maksudnya. Bukan dia dinafikan keluar daripada agama, bukan. Tapi bukan dia pengikut Islam sejati. Itu. Ambil berat pasal orang Islam. Ambil berat. Kan kita ni sebagai umat Islam kena cakna ambil berat dengan urusan orang Islam satu dunia. Kan kena ada risau. Kita walaupun duduk kat Seremban, Negeri Sembilan, tetapi kena ambil berat urusan orang Islam tempat lain. Kena ambil berat lah. Negeri lain dan dekat Malaysia seluruhnya, dan juga di negara lain. Contoh macam saudara kita di Palestin, saudara kita di China dan di beberapa negara lain diseksa dan buat macam-macam. Kena ambil berat, kena sedih dan juga kena berdoa untuk mereka. Sekurang-kurang ambil berat ialah berdoa, sekurang-kurang dan sedih apa yang berlaku dengan mereka. Kalau kita mampu bantu pakai harta, silakan. Tetapi kalau tak mampu, paling kurang iaitu apa, kita kena doa untuk mereka. Selalu doa untuk mereka. Kena ada risau, kan, dengan keadaan mereka dan juga kena sedih dengan keadaan mereka. Di negeri lain pun kena sedih lah, kan. Tengok keadaan saudara kita, kan. Ada negeri macam baru ni banjir berlaku. Itu ni 9 banjir. Kan ada negeri banjir berlaku, kadang kesian orang ni, kadang kena sedih, kan. Walaupun tak menimpa tempat kita, tapi kena sedih. Kena ambil berat. Kalau kita mampu, bantu. Kadang mungkin sumbangan diulurkan, bantu. Dan juga doa untuk mereka supaya Allah mudahkan urusan mereka. Jadi ambil berat kepada ehwal orang Islam, itu juga ialah menyebabkan kita tergolong daripada kalangan umat Islam sejati. Kan itu. Saya dulu masa belajar dekat Pakistan dulu, kat India Pakistan. Belajar dulu kat Pakistan lah, tapi biasa pergi India Pakistan. Saya tengok para ulama sana, ulama besar-besar, diorang tiap-tiap hari baca surat khabar. Tapi dia bukan baca surat khabar kat kita kat kedai kopi tu, tak. Kalau kita kedai kopi 2-3 jam, surat khabar dah sejam, dah 4 jam dah lepak kedai kopi, kan. Lepas tu ada 2 sesi dah tu, sesi lepas subuh dengan sesi malam, kan. Sekarang lagi seronok, kan, sesi malam boleh lama sikit. Itu sampai pukul 10 je, sekarang dah sampai pukul 12, kan. Okey. Jadi mereka, tapi maksudnya kalau kita masuk bilik mereka, diorang ada bilik, kan, bilik atau rumah diorang, kat rumah diorang ada surat khabar, bahkan diorang ambil berat, ada baca surat khabar. Jadi pernah satu orang ulama sana ditanya, Tuan,
tuan mengajar hadis, mengajar kitab-kitab, mengajar ni, kan? Tapi tuan juga diluangkan masa untuk baca surat khabar. Baca surat khabar juga. Kan macam kalau kita kan surat khabar ni kadang-kadang kadang cerita yang ni kan, sampai ke ada orang kata bahawa surat khabar ni yang boleh percaya satu benda, dua benda boleh percaya kat surat khabar. Sampai ada orang kata orang buat gurauan. Tapi kadang maksud bukanlah semua cerita dan tu boleh percaya, kan? Ialah macam propaganda ada. Dua perkara yang boleh percaya kat surat khabar ni. Ada orang kata, ni bukan saya kata, orang kata orang buat gurauan. Kan apa dia? Tarikh dan hari. Yang kedua apa dia? Nombor ekor kan. Itu orang kata orang buat gurauan lah. Okay, baik. Tapi nak percaya 100% pun tak boleh kan. Nak percaya 100% pun tak boleh surat khabar. Tapi para ulama baca. Dia ditanya satu orang ulama sana, ulama besar, kerana ditanya kenapa tuan baca surat khabar. Dia kata sebenarnya saya baca surat khabar ni bukan kerana saya nak dunia sangat, tak, tapi supaya saya tahu bagaimana ehwal orang Islam satu dunia. Saya tahu. Jadi saya ada rujuk, maksudnya saya ada tahu setiap masa. Saya tahu ni masa. Sebab tu saya dulu masa belajar kat sana, kadang ulama-ulama walaupun dia hidup susah mengajar dan nampak macam dia tak ada tahu dengan dunia luar. Nampak dia hidup, kadang pergi mengajar pun naik basikal je. Basikal bukan basikal macam kita, basikal buruk tu mengajar. Tapi bila kita jumpa dia tanya kita soalan pasal negara kita, kadang kita pun tak tahu. Kadang kita tak tahu. Dia kata, negara kau ni apa cerita tu ni, kadang dia tanya sekian-sekian perkara. Kita kata, tuan kami pun dah lama tak balik negara, tak tahu ni. Tapi dia kata, ni aku baca. Kan dia kata sekarang ni. Kadang dia orang tanya kat perkara-perkara yang berkaitan dengan pemerintahan. Tapi kita kata, macam mana tuan tahu? Dia kata, kami baca. Tujuan dia baca ialah nak tahu apa keadaan orang Islam, nak ambil berat pasal keadaan orang Islam. Kadang itulah kita baca macam itulah. Kadang-kadang kita ambil berat pasal tu, kadang-kadang ada kebaikan dia kita gunakan pada tempat yang betul, iaitu kita tahu keadaan orang Islam. Contoh kan, kita tahu juga keadaan orang Islam yang berkaitan dengan negara-negara luar macam Palestin, macam Myanmar, macam apa. Kena sedih dengan keadaan mereka dan selalu berdoa untuk mereka. Jangan kita kata engkau, aku. Okey, yang terusnya apa dia? Sikit lagi tu. Lepas tu boleh azan terus lepas tu kita tutup majlis. Sikit lagi habis tu. Itu yang pertama. Yang kedua iaitu sesiapa yang sepanjang pagi atau petang tidak tulus atau tak setia kepada Allah. Ni maksudnya dia tak taat kepada Allah Taala. Taat di sini maksudnya tak ambil berat tentang perintah Allah atau perintah Rasulullah atau kitabnya Al-Quran dan juga imamnya. Maksud ambil berat tentang imam pemerintah Islam. Kadang-kadang tahu juga pasal pemerintah. Kan, dan juga orang Islam yang biasa atau juga urusan orang Islam lain tak ambil berat mengenai mereka, maka dia juga bukan daripada kalangan mereka. Masuk kena ambil berat pasal apa sahaja yang berkaitan dengan kita, Allah, Rasulullah, Al-Quran, dan juga pemimpin orang Islam dan juga orang Islam yang lain kena ambil berat mengenai mereka. Maka barulah kita tergolong daripada kalangan umat Islam yang sejati. Okey, baik, wallahu alam. Nanti sambung hadis yang bawah tu Okey. Okey, kita semoga apa yang kita hadis-hadis yang kita baca tadi, semoga kita dapat mengamalkannya, mengambil iktibar daripadanya, dan semoga Allah Taala masukkan nur hadis dalam hati kita semua, insya-Allah. Amin. Okay. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, boleh terus azan dan kemudian lepas tu kita solat sunat lah tu kamat. Belum beri nama saya Ustaz. Muhammad Syabul Rahman. Itu tu cair tak? Tak cair sikit lah. Pakai ni elok sikit.